Salam sejahtera semua dan selamat datang ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita ingin menyentuh satu isu yang agak panas, agak pedas dan sangat relevan dengan perjuangan anak muda. Terutamanya mahasiswa di Sabah yang semakin lantang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa bila anak muda bersuara, mereka terus dilabel sebagai bodoh? Kenapa bila mereka protes, mereka dikutuk? Pada video kali ini kita akan bongkar satu kenyataan kontroversi daripada Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang sedang hangat diperkatakan. Dan percayalah, ini bukan sekadar soal politik. Ini adalah soal marwah dan juga prinsip. Baru-baru ini ketika berlangsungnya Himpunan Aman Gempur Rasuah 2.0 di Sabah, sekumpulan mahasiswa telah membakar karikatur Perdana Menteri sebagai simbolik kepada kemarahan mereka terhadap isu rasuah dan ketidakadilan di dalam pentadbiran negara. Ini bukanlah serangan fisikal. Ini juga bukan perbuatan yang ganas, tetapi ini adalah bentuk seni protes, ekspresi simbolik yang menggambarkan kekecewaan terhadap kegagalan sistem yang sepatutnya membela rakyat dan bukan menindas. Tetapi apakah reaksi Dr. Akmal? Tanpa sebarang hujah yang bernas, beliau terus melabel mahasiswa terbabit sebagai pengecut dan bodoh. Keras dan sangat kasar. Macam kita semua tidak layak pun untuk bersuara kalau tidak setuju dengan kerajaan. Tetapi kemudian bangkitlah seorang aktivis masyarakat yang kita semua kenal, Daniel John Jambun. Beliau mempertahankan tindakan mahasiswa itu dan menyifatkan kenyataan Dr. Akmal sebagai tidak berasas, biadab, dan sebenarnya sangat memalukan. Katanya ini bukan soal adab seperti yang digembar-gemburkan oleh pemuda UMNO, tetapi soal moral dan keberanian. Bila anak muda Sabah bangkit melawan ketidakadilan, itu bukan pengecut, itu adalah keberanian. Yang pengecut ialah mereka yang berdiam diri apabila rasuah berlaku depan mata. Yang pengecut ialah mereka yang tahu kebenaran, tapi memilih untuk menutup mulut. Daniel juga membangkitkan isu-isu besar yang selama ini UMNO sendiri gagal jawab. Termasuklah skandal rasuah air 3,3 bilion ringgit di Sabah, pembolotan konsesi balak dan juga mineral oleh kroni, dan tindakan membulik pembocor maklumat yang cuba mendedahkan penyelewengan. Tetapi peliknya, semua ini langsung tidak mencetuskan kemarahan yang sama daripada Dr. Akmal. Dia tidak pernah buat kenyataan keras pun tentang skandal-skandal ini. Tetapi apabila pelajar membuat seni protes, dia terus melenting. Tidakkah itu satu benda yang pelik? Coba bayangkan, kita hidup dalam negara di mana anak muda yang melawan rasuah dianggap bodoh. Tapi pemimpin yang mencuri berbilion-bilion ringgit dari rakyat pula disanjung dan dibela. Siapa sebenarnya yang tidak bermoral? Daniel dengan lantang mengatakan bahwa UMNO langsung tidak layak bercakap soal etika dan adab protes. Ini parti yang pernah menjadi punca kepada skandal 1MDB, skandal kleptokrasi yang paling besar di dunia. Ini juga parti yang sayap pemudanya masih tegar mempertahankan Datuk Seri Najib Razak walaupun mahkamah sudah pun sabitkan kesalahan. Tapi dalam masa yang sama, mereka mahu ajar anak muda tentang etika, tentang marwah, tentang bagaimana ingin menjadi rakyat yang baik. Apa pendapat Anda? Sebenarnya, bila kita kupas balik semua ini, kita akan nampak dengan lebih jelas. UMNO dan sebahagian besar daripada elit politik masih tidak dapat terima bahwa rakyat sekarang sudah tidak takut lagi. Anak muda sudah celik. Mahasiswa di Sabah contohnya sudah mula bersuara lantang bukan kerana mana-mana parti politik, tetapi kerana mereka rasa cukuplah pemimpin bercakap tentang pembangunan tetapi hasil negeri disapu ke pusat. Cukuplah bercakap tentang perpaduan kalau suara Sabah dan Sarawak masih terus dipinggirkan.
Daniel secara terbuka mencabar Dr. Akmal untuk datang ke Kota Kinabalu dan berdebat secara bersemuka dengan mahasiswa Sabah. Tidak perlu bersembunyi di belakang Facebook, tidak perlu menjadi jago media sosial yang hanya tahu mengutuk dan menghina. Kalau benar-benarlah beliau ini percaya yang beliau di pihak yang benar, maka datang dan hadapi suara rakyat sendiri. Tetapi kalau tidak sanggup, lebih baik diam dan jangan memalukan diri lagi. Sebenarnya kalau kita tengok rentetan isu ini bukanlah satu insiden yang terasing. Ini adalah sebahagian daripada gelombang kebangkitan rakyat Sabah yang sudah lama kecewa. Kalau kita ingat balik, sebelum ini pun sudah banyak kali Sabah minta agar ME63 dihormati. Sabah minta royalti minyak dikembalikan, minta hasil negeri diagihkan dengan adil. Tetapi apa yang berlaku? Janji tinggal janji. Setiap kali pilihan raya, pelbagai janji manis ditabur. Tetapi selepas menang, suara Sabah terus dilupakan. Dan sebab itulah, bagi anak muda Sabah, himpunan seperti Gempur Rasuah 2.0 adalah satu bentuk perjuangan dan bukanlah untuk glamour, bukan juga untuk kepentingan parti, tetapi demi negeri mereka sendiri. Kita tidak boleh terus salahkan anak muda yang bangkit. Mereka lahir dalam zaman yang penuh dengan informasi. Mereka tahu apa itu hak, mereka tahu apa itu keadilan. Mereka tidak mudah termakan propaganda dan mereka tahu siapa yang bercakap benar dan siapa yang hanya pandai berpidato. Sebab itulah mereka marah dan sebab itulah mereka menjadi berani. Jadi saya ingin tanya kepada Anda semua, siapa sebenarnya yang pengecut? Anak muda Sabah yang turun ke jalan demi masa depan negeri mereka? Ataupun pemimpin politik yang hanya berani bercakap kasar dalam talian tetapi senyap apabila rasuah berlaku? Dan satu lagi persoalan yang sangat penting. Kenapa kita masih membenarkan budaya politik lama terus menindas suara rakyat yang sepatutnya bebas bersuara? Mungkin sudah tiba masanya kita letakkan sempadan yang jelas antara pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan pemimpin yang hanya menjaga periuk nasi sendiri. Kita juga harus tanya, kenapa apabila mahasiswa bakar karikatur, ia menjadi isu besar, tetapi bila duit rakyat 3 bilion ringgit hilang, semuanya tiba-tiba diam. Berani atau tidak Dr. Akmal jawab persoalan ini? Atau adakah beliau hanya akan terus serang mahasiswa dengan kata-kata yang kasar tanpa berani berdepan dengan realiti sebenar? Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini, tapi perbincangan ini tidak akan habis di sini. Jadi saya ingin mengajak Anda semua untuk teruskan perbahasan ini di ruangan komen di bawah. Apakah pandangan Anda tentang kenyataan Dr. Akmal? Wajar ataupun melampau? Dan adakah tindakan mahasiswa Sabah itu satu bentuk keberanian ataupun keterlaluan? Kongsikan pendapat Anda dan jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY supaya lebih ramai dapat buka mata tentang isu-isu penting seperti ini. Kita tidak akan diam apabila rakyat dihina. Kita akan terus bersuara dan selagi ada yang berani bersuara, selagi itulah harapan untuk perubahan masih lagi hidup. Sampai kita jumpa lagi, ingat kawan-kawan, rakyat bukan milik politikus. Rakyat adalah pemilik sebenar negara ini. Jadi, jangan biarkan mereka lupa. Salam perjuangan, salam reformasi, salam sejahtera. Oleh itu, sekian sahaja. Terima kasih semua.